Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakir bin Musa. Nombor pendaftaran saya 04DE21F1074. Kami dari kumpulan 6 dan ingin membentangkan subjek penghayatan etika dan peradaban. Nama pensyarah kami Ustazah Nur Hayati binti Muhammad dan tajuk pembentangan kami perkembangan adab Melayu. Sebelum tu saya ingin mengenalkan ahli kumpulan saya. Pertama sekali Zainizam Faisal bin Matzin, 04 DE 21F 1065. Seterusnya Muhammad Ashraf bin Rosli, 04 DE 21F 1062. Seterusnya Muhammad Alif Daniel bin Saharudin, 04 DE 21F 1016. Dan akhir sekali Muhammad Aiman Irfan bin Azman, 04 DE 21F 1068. Seterusnya saya ingin membentangkan tentang pengenalan pembentangan ini. Dunia Melayu atau alam Melayu adalah sebuah rantau politik dan ekonomi yang sangat strategik sejak zaman prasejarah lagi. Kedudukan geografi alam Melayu yang disebut juga sebagai Nusantara yang berada di tengah-tengah kawasan tamadun awal manusia telah menjadikan rantau ini sangat penting. Di sebelah timur berdirinya tamadun Huangho, kini China, yang mencipta pelbagai kemajuan, sedangkan di sebelah barat muncul Mohenjo-daro dan Harappa ataupun India, Mesopotamia dan Babylon, Iraq, Nil, Mesir dan Athens, Greek, sehingga menjadikan alam Melayu penghubung utama kedua-dua belah tamadun. Saya ingin memberi kepada ahli saya seterusnya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Rosli. Nombor pendaftaran di 04 DE 21 F1062. Saya ingin menerangkan sejarah kerajaan-kerajaan lampau di gugusan Kepulauan Melayu. Gugusan Kepulauan Melayu ialah gugusan kepulauan di Tenggara Asia. Ini terbentuk semenjak keruntuhan pelantar bumi lapisan Sunda di sebelah timur lebih daripada 1.7 juta tahun dahulu. Keturunan itu telah memisahkan lautan teduh dengan gugusan kepulauan, termasuk semenanjung Tanah Melayu yang menjadi hulu kepada gugusan kepulauan tersebut. Semenjak penduduk asal dari semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan ini berhubung dengan bangsa-bangsa asing, kepulauan ini dipanggil oleh mereka dengan gelaran gugusan Kepulauan Melayu. Contohnya Melayan Archipelago, iaitu gugusan kepulauan yang diduduki oleh orang berketurunan Melayu, terutama setelah terbentuknya kerajaan Sriwijaya pada awal kurun ke-6 Masihi. Seterusnya, gugusan Kepulauan Melayu mengandungi lebih daripada 40,000 pulau kecil dan besar, berselerak dalam negara moden Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei dan Singapura. Yang terbesar antaranya adalah Borneo dan yang terkecil terdapat di perairan Halmahera dan Natuna. Lebih daripada 40,000 pulau didiami oleh manusia asal dari zaman kuno hingga sekarang. Yang memisahkan serta yang juga menghubungkan mereka adalah selat yang dalam dan sempit antara pulau-pulau. Tetapi dengan benua Asia, mereka terpisah oleh Selat Melaka dan lautan di selatan negeri China. Inilah jalur selat lautan yang menghubungkan penduduk asal di kepulauan dengan penduduk China, Jepun dan Korea di sebelah timur, dan dengan Hindia, Arab, Parsi, Afrika dan Eropah di sebelah barat. Seterusnya, gugusan Kepulauan Melayu terletak di Ganggang Khatulistiwa dengan hawa panas dan lembap sepanjang tahun. Yang demikian, tanahnya amat subur dengan pelbagai tumbuhan dan haiwan, flora dan fauna. Tambahan pula dengan kerak bumi yang kaya dengan berbagai logam seperti emas, perak, timah dan batu-batu berharga. Maka penduduk asalnya dari awal lagi telah berjaya mendirikan tamadun dan peradaban kepulauan yang kental dan sohor.
mendahului tamadun muara dan pendalaman benua di lain pelosok dunia. Nama saya Zanizam Faisal Lebih Mazin. Nombor pendaftaran 04 DE 21 F1065. Saya ingin menerangkan tentang sejarah kerajaan Melayu Melaka. Selepas Melaka muncul sebagai sebuah pusat perdagangan baru menggantikan Sriwijaya pada abad ke-15, Melaka telah berjaya mencapai kejayaan yang lebih besar kesan daripada faktor perdagangan yang semakin berkembang pesat. Melaka telah muncul sebagai kuasa besar di kepulauan Tanah Melayu yang setaraf dengan kuasa besar lain seperti Siam dan Sriwijaya. Melaka yang pada mulanya merupakan sebuah kerajaan kecil telah berkembang dan mengambil alih peranan pusat perdagangan yang dulunya dipegang oleh Sriwijaya. Kerajaan menarik tumpuan perdagangan dari Sriwijaya ini telah mengangkat martabat Melaka ke tahap yang lebih tinggi, kerana pada zaman dahulu hanya kuasa-kuasa besar sahaja yang mampu untuk mengendalikan pusat perdagangan yang cekap dan berupaya menyediakan kemudahan infrastruktur yang moden. Keupayaan Melaka telah menyebabkan sebilangan negeri yang dulunya berada di bawah kekuasaan kuasa Siam dan Jawa telah meminta naungan dan perlindungan daripada kekuasaan Melaka. Contoh negeri tersebut ialah Bernam, Kelang, Selangor, Sungai Ujong, Kedah dan Petani yang secara sukarela datang mendapatkan naubat daripada Melaka. Manakala Pasai pula sebagai abang tua dalam perdagangan dan agama sentiasa berkirim salam dengan Melaka. Bukti kemunculan Melaka sebagai satu kuasa besar yang baru ialah Melaka telah 2 kali berjaya menangkis serangan Siam dan akhirnya berjaya menguasai Kelantan. Menjelang kurun ke-16, Melaka telah memutuskan hubungan hormat dengan Siam. Hal ini menunjukkan Melaka bukan sahaja berjaya mencontohi kerajaan Sriwijaya dalam perdagangan tetapi juga dari segi perluasan wilayah. Wilayah Kesultanan Melaka sangatlah luas, iaitu merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan juga pantai timur Sumatera. Antara wilayah Kesultanan Melaka di semenanjung Tanah Melayu ialah Kedah, Petani, Perak, Pahang, Terengganu, Johor. Manakala wilayah Kesultanan Melaka di Sumatera pula ialah Aru, Rokan, Siak, Kampar, Indragiri dan Jambi. Kesultanan Melayu turut menguasai Kepulauan Riau, Natuna dan semua pulau sekitarnya. Wilayah-wilayah ini diperolehi melalui peperangan naungan serta perkahwinan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Alfdaniel bin Syahrudin, nombor matrik 04 DE 21S1016. Okey, hari ini saya ingin menerangkan tentang sejarah Kerajaan Johor Riau Lingga. Kesultanan Riau Lingga ialah sesebuah kerajaan Islam di Kepulauan Lingga, Riau, Indonesia yang merupakan pecahan daripada Kesultanan Johor. Kesultanan ini dibentuk berdasarkan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 dengan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah sebagai sultan pertamanya. Kesultanan ini dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda iaitu Syarikat Hindi Belanda pada 10 Februari 1911. Kesultanan Lingga Riau memainkan peranan yang penting dalam perkembangan bahasa Melayu sehingga menjadikan bentuk bahasa Indonesia kini. Pada masa Kesultanan ini, bahasa Melayu menjadi sebuah bahasa baku yang kaya dengan kesusasteraan serta memiliki kamus eka bahasa sendiri dan sejajar dengan bahasa-bahasa yang besar di dunia. Tokoh besar di belakang berkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seseorang pujangga dan ahli sejarah yang berketurunan Melayu Bugis. Sejarah merekodkan Kepulauan Riau merupakan sebahagian dari Empayar Kesultanan Melayu Melaka, tepatnya ketika era pentadbiran dan perluasan bendahara Tun Perak pada kurun ke-15 Masihi. Selepas kemunduran Empayar Sriwijaya di wilayah Asia Tenggara,
sepihan pemerintahan Melaka itu kemudian disambung oleh Kesultanan Johor selepas kejatuhan Melaka ke tangan pihak Portugis pada 1511. Ketika era kegemilangan Kesultanan Johor, kesultanan itu berjaya diperluaskan dari utara semenanjung Tanah Melayu ke timur Sumatera, Singapura, Kepulauan Bangka dan Jambi. Kepentingan Lingga bermula sejak kemahkotaan Sultan Mahmud Shah, Sultan Johor ke-16 pada tahun 1761. Baginda menempatkan ibu kota Riau lama, Ulu Riau, Bintan ke Daik Lingga pada tahun 1788. Pemindahan ini dibuat bagi mengurangkan gangguan dari pihak Belanda. Baginda kemudian meminta bantuan saudara jauhnya Raja Ismail, seseorang penguasa di Tempasuk, Kepulauan Borneo, untuk merancang kempen melawan penjajah Belanda secara sistematik. Kempen ini telah berjaya dan Sultan menghadiahkan hadiah khususnya buat mereka. Era kolonial iaitu Riau Lingga pada awalnya merupakan sebahagian dari Kesultanan Melaka dan kemudian Kesultanan Johor. Pada tahun 1812 Sultan Mahmud Shah ketiga wafat. Dalam sengketa perebutan kuasa yang timbul, pihak Inggeris mendukung putera tertua Tunku Husain kerana mempunyai muslihat tersendiri, sedangkan pihak Belanda mendukung adik tirinya Tunku Abdul Rahman. Kesan dari perjanjian Inggeris Belanda pada 1824, peluasan kuasa Kesultanan Johor Riau menjadi dua, di mana Johor moden berada di bawah pengaruh Inggeris sedangkan Riau Lingga berada dalam pengaruh Belanda. Tunku Abdul Rahman ditabalkan menjadi Sultan Lingga Riau dengan gelarannya Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Dari segi kerajaan juga, Kesultanan Riau mempunyai pembahagian kuasa yang luar biasa di hatinya. Baginda yang merupakan seorang Melayu bertindak sebagai ketua negara manakala di Pertuan Muda Timbalan Pemerintah atau Viceroy. Jawatan yang dipegang oleh pemerintah elit Bugis berkhidmat sebagai ketua kerajaan. Berikut dan pemisahan Johor Riau. Kedudukan yang di Pertuan Muda hanya dikekalkan dalam Kesultanan Riau Lingga dan bukan di Johor. Istana Diraja Sultan terletak di Penyengat Indah Sakti dan yang di Pertuan Muda menetap di Daik Lingga. Baginda dominan di Lingga dan kebergantungannya, manakala Bugis yang di Pertuan Muda menguasai Riau. Terdiri daripada Bintan, Penyengat dan pulau-pulau sekitarnya, dengan masing-masing tidak mempunyai tuntutan ke atas hasil yang lain. Sfera kawalan ini hanya akan mulia terhakis pada zaman yang di Pertuan Muda Yusuf Ahmadi. Dan itu juga dari segi adat. Adat istiadat menyeru pemisahan kuasa dan ikrar kesetiaan yang dipanggil Persetiaan Sungai Baru, Sumpah Sungai Baru, mengangkat sumpah antara orang Bugis dan orang Melayu serta diperbarui selama 5 kali antara pada tahun 1722 hingga 1858. Di bawah adat itu hanya orang Melayu sahaja yang boleh menjadi sultan dan kedudukan yang di Pertuan Muda dihaskan semata-mata kepada orang Bugis. Sistem tradisi dikekalkan sehingga pelantikan Sultan Abdul Rahman yang kedua, Muazzam Shah, Sultan terakhir Riau Lingga. Ayahanda baginda Raja Muhammad Yusuf adalah seorang bangsawan Bugis dan yang di Pertuan Muda Riau ke-10. Dan terakhir, baginda telah berkahwin dengan Tengku Fatimah, anak perempuan Sultan Muhammad yang keempat, Muzaffar Shah, dan satu-satunya anggota penuh berdarah di Raja Melayu. Dari segi residen juga, bagi jawatan keunikan, Sultan baginda tertakluk sepenuhnya di bawah pengaruh pihak berkuasa Hindia Timur Belanda. Walaupun dia jura di atas paksis sistem beraja, beliau berada di bawah kawalan langsung residen Belanda di Tanjung Pinang. Semua perkara berkaitan pentadbiran kesultanan termasuk pelantikan sultan yang di Pertuan Muda mesti dibuat dalam pengetahuan dan juga persetujuan residen Belanda. Yang terakhir ialah sejarah. Pada tahun 1785, David Root telah menjawat jawatan residen Belanda yang pertama di Riau, lalu menubuhkan pejabatnya di Pulau Bayan, Tanjung Pinang.
buat 2 tahun yang pertama selepas beliau menjawat jawatan itu, soal-soal pentadbiran Riau masih lagi di tangan Sultan Ahmad Shah yang ketiga, Sultan Johor Riau yang ke-15. Pentadbiran Riau diserahkan sepenuhnya kepada David Root hanya setelah Sultan Muhammad Shah yang ketiga menandatangani perjanjian dengan Syarikat Hindia Timur Belanda pada 7 Februari 1787 di Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Ifam bin Azman, nombor pendaftaran 04 DE21F1, ingin membentangkan tentang sejarah Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh diasaskan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Ketika pemerintahan beliau, negeri Aceh berkembang sehingga ke Daya, Kedah, Pasak dan Aru. Beliau kemudiannya digantikan oleh Sultan Salahuddin yang memerintah dari 1528 hingga 1537. Sultan Salahuddin kemudiannya digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah yang meneruskan pemerintahan Aceh hingga 1568. Sultan Alauddin meluaskan wilayah lebih jauh ke selatan di Sumatera, tetapi kurang berjaya dalam percubaannya untuk bertapak merentasi selat. Walaupun dia membuat beberapa serangan ke atas Johor dan Melaka, dengan sokongan bersama dengan tentera dan senjata api dari Sultan Empayar Uthmaniyah Sultan Sulaiman I, Aceh membentuk ujung utara Sumatera di sudut tenggara Teluk Benggala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman Ifam bin Azman, nombor pendaftaran 04 DE21F1, ingin membentangkan tentang sejarah Kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh diasaskan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496. Ketika pemerintahan beliau, negeri Aceh berkembang sehingga ke Daya, Kedah, Pasak dan Aru. Beliau kemudiannya digantikan oleh Sultan Salahuddin yang memerintah dari 1528 hingga 1537. Sultan Salahuddin kemudiannya digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah yang meneruskan pemerintahan Aceh hingga 1568. Sultan Alauddin meluaskan wilayah lebih jauh ke selatan di Sumatera, tetapi kurang berjaya dalam percubaannya untuk bertapak merentasi selat. Walaupun dia membuat beberapa serangan ke atas Johor dan Melaka, dengan sokongan bersama dengan tentera dan senjata api dari Sultan Empayar Uthmaniyah Sultan Sulaiman I, Aceh membentuk ujung utara Sumatera di sudut tenggara Teluk Benggala. Kehidupan sosial masyarakat Aceh. Setelah kerajaan Aceh mengalami kemakmuran, berkembanglah sistem feodalisme dan ajaran agama Islam di kehidupan sosial masyarakat Aceh. Kaum bangsawan kerajaan Aceh yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan disebut golongan tengku, sedangkan kaum ulama yang memegang peranan sangat penting dalam agama disebut teengku. Namun antara kedua golongan masyarakat yang sering terjadi persaingan dan membuat melemahnya kerajaan Aceh. Sejak berkuasanya kerajaan Aceh yang berlangsung pada abad ke-12 sampai ke-13, telah terjadi permusuhan antara aliran Syiah dengan Sunnah wal Jamaah. Tetapi saat kerajaan Aceh dipimpin oleh Iskandar Muda, aliran Syiah memperoleh perlindungan dari kerajaan Aceh dan berkembang sampai ke daerah kekuasaannya. Aliran Sunnah wal Jamaah menggembarkan Islam beraliran Sunnah. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh. Setelah jatuhnya Melaka, Aceh menguasai perdagangan di Selat Melaka. Kedudukan geografinya yang terletak di pintu masuk Selat Melaka memainkan peranan yang penting. Pedagang-pedagang dari China, India, Parsi dan Tanah Arab datang berdagang di Aceh. Zaman kegemilangan kerajaan Aceh, Sultan dari 1589 hingga 1604 ialah Alauddin Riayat Shah. Perpecahan dalaman dalam kerajaan menghalang sultan lain yang berkuasa dari muncul sehingga 1607 apabila Sultan Iskandar Muda menaiki tahta. Bagi meluaskan kuasa kesultanan ke atas
sebahagian besar Sumatera, beliau juga menaklukki Pahang, sebuah wilayah pengeluar biji timah di semenanjung Tanah Melayu, dan memaksa Sultan Johor mengiktirafkan ketuanan baginda untuk membuat sementara waktu. Semasa pemerintahannya, beliau menciptakan undang-undang yang dikenali sebagai Peraturan Adat zaman kejatuhan Kerajaan Aceh. Kejatuhan bermula selepas kemangkatan Sultan Iskandar Thani pada tahun 1641. Pengganti beliau selepas itu adalah beberapa raja permaisuri yang lemah. Malahan negeri-negeri naungan Aceh mula menentang Aceh dan membebaskan diri beliau. Belanda mula mara di Sumatera, menguasai satu demi satu negeri-negeri di Sumatera. Pada 1873 tercetuslah Perang Aceh, sebuah peperangan antara Sultan Aceh dengan Belanda. Pada tahun 1874, Sultan Aceh terakhir Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke pegunungan sekaligus mengakhiri Kesultanan Aceh. So sekarang saya akan terangkan tentang kesimpulan daripada presentation kami, bahawa gugusan kepulauan di Tenggara Asia ini telah didiami oleh manusia hampir 100,000 tahun sebelum Masihi. Mereka adalah penduduk awal di kepulauan ini. Bahawa Parameswara merupakan seorang pemerintah yang berwawasan dan juga bijak dalam mengatur strategi untuk memajukan kerajaannya. Oleh itu, kegigihan dan kebijaksanaan Parameswara patut dijadikan iktibar bagi semua, terutamanya bagi remaja-remaja di luar sana agar dapat menjana pembangunan insan yang lebih cemerlang dan terbilang untuk negara. Kesimpulan yang kedua, Johor telah melalui proses perkembangan yang sangat panjang dan rumit dalam fasa pra 1530 hinggalah fasa yang kelima. Walau bagaimanapun, Johor telah mencapai perkembangan sehinggalah pada awal abad ke-18 yang merupakan zaman kegemilangan Johor. Keadaan ini berlaku setelah kedatangan Bugis ke Johor yang mula bertapak dengan kukuh. Secara keseluruhannya, transformasi yang berlaku telah membawa anjakan perubahan perkembangan politik, ekonomi dan sosial kerajaan Johor. Namun, corak transformasi yang berlaku adalah bersifat pelbagai kerana ada turun dan naiknya, dan keadaan ini dapat dilihat dalam setiap fasa. Justeru itu, kerajaan Johor telah melalui transformasi yang amat getir dan hanya dapat diselamatkan dengan adanya kekuatan dalaman dan perubahan yang berlaku di Eropah dan Asia serta perimbangan kuasa baru di dunia Melayu. Kesimpulan yang terakhir, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota bandar Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Murayat Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jamadil Awal 913 Hijrah atau pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dan menentang imperialisme bangsa Eropah, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. So, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.